Okey, halo semua. Jadi ini adalah ringkasan kepada konsep sistem big data dan demo live kepada prototipenya. Iaitu kita akan cuba kumpulkan semua data pelajar secara raw dan historical dalam satu store data. Kemudian kita akan proses data ini secara bersama dan akhirnya dia boleh menghasilkan pelbagai jenis analisis dan report yang live yang masih connected kepada store data tersebutlah. Jadi ini berpotensi menyelesaikan pelbagai jenis masalah termasuk pengumpulan data yang berulang-ulang dan juga oversee data yang berbeza-beza kan pada salinan masing-masing. Tapi sudah tentu penggunaan satu store data tidak secara automatiknya memastikan bahawa data di sini adalah betul, lengkap ataupun yang terkini. Okey, sebaliknya ini memerlukan usaha bersamalah semua pembengaan data daripada semua tahap dan juga semua lokasi. Juga penting di sini untuk kita tidak duplikatkan pengisian data sekiranya sudah ada sistem sedia ada. So contohnya untuk data APDM dan subs kita akan ekspor daripada sistem paling bagus pada peringkat yang paling tinggi lah. Manakala pengisian data contohnya PBD yang pada peringkat sekolah menggunakan template oleh KPM, kita akan cuba sedaya upaya untuk ekstrak data terus daripada template tersebut. Okey, selepas itu semua data itu akan diproses dengan kod yang kita boleh bina bersama-sama dan ini boleh menyelesaikan masalah banyak masa yang digunakan sekiranya proses ini dijalankan di lokasi masing-masing. Okey, walaupun mungkin kita cakap okey satu sekolah mungkin dia hanya perlukan 2 jam untuk analisis data tersebut, tetapi bila 2 darab 1000 sekolah dia sudah jadi 2000. Kan sebaliknya bila kita mau develop kod mungkin dia akan juga gunakan masa katakanlah 100 jam. Okay, tapi pada jangka masa panjang kita akan dapat melihat dia dapat menjimatkan banyak man hour yang sebaliknya boleh digunakan bukan pada kerja menganalisis data tetapi tindakan atas data tersebutlah. Dan sudah tentu pemprosesan akan konsisten sebab kita gunakan kod yang sama di sini. Juga tidak akan ada kerja manual untuk kita kumpulkan daripada sekolah ke PPD kemudian kena kumpulkan lagi kepada JPN tetapi ini tidak bermaksud proses verifikasi dan sebagainya tidak berlaku Dia masih boleh dilakukan dengan kita buat report-report yang khaslah daripada dan kita link kepada daripada store data kepada proses lah. So setiap masa kita boleh juga lihat data sekolah mana yang belum terisi dan sebagainya. Seterusnya oleh kerana kita mula dengan satu store data yang lengkap dan kita proses bersama, jadi apa-apa analisis dan report yang dihasilkan sudah tentu dia adalah konsisten dan dia sudah merentasi daripada semua peringkat lah, tidak perlu kita gabungkan semula. Dan juga apabila store data ini di-update, ditambahkan data ataupun dikemaskinikan data, proses untuk daripada sini kepada report semua boleh dilakukan secara automatik lah tanpa apa-apa lagi kerja manual. Tapi sudah tentu di sini proses dan juga report ini memerlukan maklum balas yang aktif lah daripada pemegang data yang lebih faham kepada data itu sepatutnya macam mana dan juga daripada pengguna report sendirilah apa yang sebenarnya dia mahu melihat, apa layout yang sesuai untuk dia lah. Dan juga sebab kita terpaksa menggunakan Teams dan SharePoint untuk pemeringkatan akses sebab kita tidak ada ID Power BI sekolah, jadi ini juga memulakan setup yang mungkin sedikit complicated lah. Okey, jadi ini perlukan kerjasama dari setiap lokasi lah supaya kita dapat pastikan setiap individu lah dia hanya boleh akses kepada data yang mengikut jawatannya. Dan juga kita sedang cuba membuatkan sistem supaya masing-masing lokasi dia boleh bina report sendirilah. Okey, walaupun ada sedikit teknikal tapi sekurang-kurangnya mereka boleh bina report secara ad hoc ataupun kalau report utama belum ada benda itu dia boleh cuba sendiri dululah. Okey, selain itu secara umumnya untuk projek ini berjaya sudah tentu kita perlu sokongan daripada pembuat keputusan terutamanya untuk langkah pertama di sini untuk memastikan pegawai dan guru di lokasi semua memberikan kerjasama untuk bekerjasama langkah pertama inilah. Okey, untuk langkah dan kedua dan ketiga kita perlukan lebih orang untuk mahir yang teknikalnya dan boleh join untuk kita sama-sama develop ataupun semak kodnya yang kita hasilkan dan sudah tentu ini akan memerlukan masa dan ruang lah untuk menghasilkan kod tersebut. Okey, sekali lagi mungkin kita fikir tidak logik untuk kita gunakan kadang-kala mungkin kita guna 100 jam untuk menghasilkan kod yang membuat benda yang sebenarnya boleh dibuat secara manual dalam 1 jam. Okey, tapi ingat yang kod ini boleh digunakan untuk beribu lokasi dan juga untuk berkali-kali lah. Contohnya kalau kita develop untuk ujian, maksudnya dia akan sama untuk setiap ujian.
Okey, seterusnya kita terus ke live demo. Yang pertama kita tengok apa yang kita boleh buat sekiranya data yang dikumpulkan memang dalam bentuk raw lah. Kita tahu siapakah pelajar tersebut, apakah MP yang diambil dan apakah markah untuk mata pelajaran tersebut. Okey, so boleh masuk dari sini. Semua data sini hanya data dummy lah untuk tujuan demo dan testing lah. Okey, jadi dengan data tersebut kita boleh kira yang ini yang biasalah, tapi bukan saja untuk sekolah tetapi untuk kita boleh zoom in by class lah, dan juga kita boleh zoom in by pelajar. Okey, ataupun kita tengok di sini kita ada sesuatu yang kita mau lihat, contohnya siapakah pelajar, dua pelajar mendapat D untuk sejarah, kita boleh nampak di sini berapakah markah tersebut lah. Okey, ataupun daripada segi LMS kita tengok sekolah A 75%, 3 LMS, satu yang tidak hadir. Kalau kita klik di sini, inilah markah pelajar tersebut lah, PM4 lah. Ataupun kita boleh klik dari sini, pelajar ini dia lulus PM tapi gagal sejarah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok apa yang kita boleh buat apabila kita linkkan data yang tadi itu dengan contohnya data APDM lah, walaupun dia daripada sumber sistem yang berlainan, asalkan kita dapatkan link daripada segi pelajarnya, kita boleh membuat analisis yang merentasi dua set data inilah. Okey, so kita terus tengok contoh. Di mana tadi yang ini semua pengiraan tadi, dan dengan senangnya kita boleh tukar saja yang ini kepada benda-benda dalam APDM, contohnya lelaki, perempuan, kategori dan sebagainya. So ini sudah mengikut lelaki lah. So kalau kita mau tengok sekolah, kita boleh klik sekolah, jadi yang data-data ini adalah untuk sekolah tersebut. Ataupun kita klik lelaki, kita boleh tengok semua data ini merentasi PPD untuk lelaki, termasuk yang ini semua pun akan terfilter. Ataupun mungkin situasinya kita hanya mau tengok pelajar asrama, okey, ataupun pelajar OKU. Okey, dan setup yang page yang ini dengan page yang pertama sebenarnya tidak banyak berbeza lah, hanya behind the scene dia punya model kita kena bina lah, dan pastikan data memang dapat masuk. Okey, seterusnya kita tengok apa yang kita boleh buat kalau data itu bukan sahaja raw tapi historical, maksudnya mengikut tahun dan juga termasuk data tahun lalu dan tahun depan. Okey, so pertama kita tengok by tahun. So yang ini membenarkan kita membandingkan SPMC contohnya peperiksaan sama tetapi untuk 2 tahun berlainan lah, so batch yang berlainan. Okey, so kita boleh tengok by sekolah, by subjek. Kalau kita klik sekolah, dia akan banding dengan PPD dan juga subjek dengan PPD lah contohnya. Ataupun by subjek kita nampak subjek dengan GPS lah sekolah. Dan kita akan cuba buatkan supaya dia lebih fleksibel lah. So contoh kalau kita mau tunjukkan LMS, kita klik saja LMS, lulus, bilangan pelajar dan sebagainya lah. Sudah tentu setiap lokasi juga boleh buat report customnya sendirilah, tapi kita akan juga buat report yang paling fleksibel lah, yang kita boleh terus guna daripada di sini. Dan oleh kerana kita mula dengan raw data, kita juga boleh buat profil pelajar lah. So di sini kita boleh track ke pelajar ini daripada tingkatan 4 PPT PAT 2021, PPT SPMC, dan kalau kita masukkan juga headcount dan SPM sebenar, jadi kita boleh nampaklah dengan terus perkembangan pelajar ini. Dan juga yang ini saya cuba saja masukkan TP untuk PBD sebagai testing. Kita juga boleh tengok di sini statuslah pelajar ini merentasi semua ujian. Okey, dan kita hanya perlu klik untuk melihat pelajar-pelajar berlainan lah. Okey, dan sudah tentu kalau kita boleh buat untuk satu pelajar, maksudnya kita boleh track untuk satu batch lah ataupun sepatutnya cohort. Okey, itu untuk cohort SPM 2021 daripada peperiksaannya sampai di sini. Sini saya cuba testing dua graf seperti biasalah, ini sekolah A, dan kalau kita mau tengok bahasa merentasi sekolah lah. Okey. Okey, next apabila kita tambahkan lebih lagi banyak jenis data, kita boleh akhirnya dapatkan profil penuh lah kepada pelajar tersebut ataupun cohort tersebut. Kita juga boleh buat analisis merentasi jenis-jenis data di sini, dan kita juga boleh menambah jenis data yang lain lah untuk masa depan lah, dia cukup fleksibel. Kalau kita ambil yang data APDM dan kita linkkan semua kepada pelajar tersebut. Okey, so contohnya pelajar inilah maklumat menengah atasnya, katakan selepas itu dia pergi ke Prayu lah, dan inilah maklumat STPM-nya lah. So kita boleh tengok setiap pelajar, pelajar ini pula tidak ambil lah contohnya, dan lepas itu kita boleh lagi masukkan data UPU-nya lah, selepas STPM ni dia pergi mana lah, ataupun pelajar yang selepas SPM dia sudah pergi UPU dapat matriks asasi dan sebagainya, dan seterusnya di UPU bachelor dia dapat apalah. Okey, juga ini saya letak sebagai placeholder sajalah, mungkin kita boleh masukkan lagi maklumat menengah rendah, sekolah rendah kalau ada pemulihan dan sebagainya lah. Okey, next kita lihat yang ini adalah contoh di mana untuk batch SPM 2021 pelajar-pelajar ini yang mengambil STPM. So sebelah sini adalah STPM dan ini adalah STPM lah. So kita boleh
lebih kurang kita analisis mengikut kohort. Tapi bukan itu sahaja, sebab dia boleh cross filter. So contohnya kita boleh lihat, okey, 3 pelajar mendapat C pada bahasa Inggeris ini, inilah keputusan STPM mereka. Okey, dan dia boleh terbalik. So contohnya katakan kita mau tengok pelajar-pelajar mengambil ekonomi pada STPM, apakah keputusan mereka di SPM lah. Okey, dan juga bayangkan yang ini sebagai contoh saja. Bermaksud setiap set 2 data di sini sebenarnya boleh link. So kita boleh link pemulihan dengan PBD, PBD dengan SPM, mengenal rendah dengan menengah atas dan sebagainya lah. Sebab semuanya adalah terlink kepada pelajar yang sama. Okey, kemudian 2 contoh lagi. Ini adalah mata pelajaran menentasi peperiksaan. So kita boleh bandingkan contohnya headcount dengan SPM lah. So kita nampak ini ada satu pelajar yang di aim dapatkan A, akhirnya dia memang dapat dia dapat A+ lah, lagi tinggi. So inilah pelajarnya. Okey, ataupun kita mau analisis by grup inilah, jadi pelajar-pelajar yang diaimkan dapat ke A, akhirnya dia punya GP ialah apa, dia punya LMS ialah apalah. Okey, juga kita mungkin boleh buat yang sesuai ialah mungkin contohnya SPMC dengan SPM, dan di sini mungkin kita lebih sesuai nanti kita tukar kepada markah lah ataupun julak markah, supaya kita boleh nampak pelajar pada SPMC-nya agaknya markah berapa yang dia perlu capai supaya SPM dia boleh dapat grade yang tertentu lah. Dan itulah sebabnya untuk headcount pun kita akan masukkan grade sajalah, bukan untuk markah, sebab setiap mata pelajaran lain sikit dia punya pattern kan. Okey, so kita boleh tukar saja mata pelajaran di sinilah. Kita nampak pelajar dan kita boleh yang ini keseluruhan lah, kita boleh nampak peperiksaan-peperiksaan tersebut. Okey, dan last kita akan tengok mata pelajar berbanding dengan mata pelajaran untuk ujian yang sama lah. So untuk pelajar-pelajar mengambil masa Melayu, inilah keputusan bahasa Inggeris mereka. So sama juga kita boleh klik di sini. Inilah 2 pelajar mendapat A untuk BM dan juga C untuk bahasa Inggeris lah. Okey, di sini adalah analisis yang samalah mengikut kumpulan. Okey, kemudian last ini mungkin rancangan yang lagi jangka panjang lah, tetapi sebagai peringatan juga bahawa sebenarnya kita bukan buat data for the sake of doing data kan. Okey, tapi untuk yang tindakan-tindakan. So kita boleh bayangkan bukan saja data, mungkin kita boleh cuba kita fikirlah macam mana kita mau masukkan dan store semua KPI dan juga PDCA ataupun tindakan intervensi lah. Okey, so supaya akhirnya kita boleh bayangkan report yang akhir di sini dia mungkin mengikut KPI, kita boleh lihat apakah data-data terkini yang berkaitan dengan KPI tersebut dan apa tindakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh lokasi masing-masing. Okey, dan juga katakanlah kalau kita nampak data terkini mungkin lokasi sudah berjaya, mungkin kita boleh labelkan itu sebagai perkongsian amalan terbaik lah. Kalau tidak berjaya, kita boleh pergi ke kitaran seterusnya lah. Malah kalau kita boleh binakan sistem pada bahan PDPC dan kita linkkan di sini, so akhirnya bayangkanlah kan ada satu lokasi, ada pelajarnya dalam satu mata pelajaran dan satu topik, dia banyak pelajar yang tak boleh mencapai TP3 contohnya. So dia bolehlah lihat bagaimanakah lokasi-lokasi lain yang menghadapi isu tersebut, bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut, malah merujuk kepada bahan-bahan PDPC yang dikongsi yang boleh digunakan untuk selesaikan masalah tersebut lah. Okey.